warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini Saudara Amiruddin bin Mustafa sebagai juraacara bagi sesi temu bal bersama Saudara Muizzuddin daripada Kuliah Engineering dan juga sebagai merangkap kepada Aman Palestin dan juga Pembina Gombak. Okey, pada ketika ini kita masih lagi membicarakan perkara-perkara yang hot, iaitu isu-isu semasa yang semakin hot sekarang ini adalah isu Palestin, yang mana negara-negara Syria, Palestin, Lebanon dan sebagainya, di mana umat-umat Islam ini sering ditindas. Okey, insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan sedikit ataupun sebanyak yang boleh kita utarakan kepada saudara Akhi Muizzuddin tentang isu Palestin semasa ini. Okey, apa yang berlaku pada Palestin semasa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Isu Palestin bukanlah satu isu yang baru. Isu Palestin merupakan satu isu yang telah lama diperbincangkan dan juga diperdebatkan. Kerana apa? Isu ini membawa kita ke arah pemikiran yang kehadapan mengenai permasalahan-permasalahan umat Islam yang berlaku pada zaman sekarang ini. Oleh itu, bila melihat kembali kepada situasi yang berlaku di Palestin, kita perlu mengambil banyak iktibar. Sebagai contohnya, yang pertama, kita melihat bagaimana kanak-kanak di Palestin pada hari ini, mereka bukan lagi dididik seperti kanak-kanak, tapi pada hari ini mereka dididik seolah-olah mereka ini telah berusia luar daripada usia mereka sekarang. Kematangan mereka lebih tinggi daripada apa yang mereka ada sekarang ini. Mereka diarahkan untuk bekerja. Malahan ada yang sudah berpegang dengan senjata, sudah bermain dengan senjata. Malahan ada juga yang telah menyara kehidupan sendiri. Oleh itu, apa yang berlaku di Palestin perlu kita teliti dengan sebaik-baiknya. Terlihat dari sudut kebajikan di sana. Bagaimana sekolah-sekolah dirobohkan oleh tentera-tentera Zionis. Hospital-hospital, klinik-klinik, pusat-pusat kebajikan yang mana merupakan satu tempat yang penting untuk masyarakat awam di Palestin, tapi setelah berlakunya kemasukan tentera Zionis yang telah merampas, telah menindas dan telah menzalimi rakyat-rakyat di Palestin, terutamanya di kawasan Gaza dan sekitarnya, menyebabkan ramai sekali rakyat Palestin pada hari ini hidup seolah-olah merempat. Dan pada ketika itulah kita sangat berperanan untuk mengetahui dari semasa ke semasa isu yang tengah berlaku sekarang ini. Bukan hanya kita dengar di berita, bukan hanya kita dengar di surat khabar, dan bukan hanya sekadar kita melihat di internet. Malahan kita kena sentiasa up to date tentang berita dari semasa ke semasa. Dan kalau boleh, kita pergi kepada kuliah-kuliah ataupun bertanya dengan sahabat-sahabat kita yang mana mungkin mereka lebih mengetahui tentang apa isu yang sedang berlaku di Palestin sekarang ini, di mana wanitanya ditindas, dizalimi, kekurangan makanan. Itu adalah perkara yang lumrah dan biasa di sana. Mereka ingin mendapatkan makanan, mereka terpaksa melalui lorong ataupun lubang-lubang di bawah tanah. Mereka ingin mendapatkan bantuan perubatan, mereka terpaksa mengharapkan belas ihsan masyarakat luar, yang mana masyarakat luar ni tak semuanya membantu dengan sebaik-baiknya, tak memberi bantuan dengan keperluan yang sebaiknya. Tetapi pada hari ini, di luar kawasan Palestin itu sendiri, masyarakat hidup dengan selesa. Kebanyakannya hidup dengan keadaan yang aman dan selesa. Sebab itu isu Palestin perlu kita ambil berat dan ambil tahu. Setakat itu saja, kita kembali kepada pengurusi majlis. Ya, insya-Allah. Terima kasih. Maksudnya sekarang ni kita dapat tahulah yang bahawa kebanyakan masyarakat Palestin sekarang menderita
yang mana anak-anak kecil kan, yang baru lahir, bagaimana perasaan diorang apabila membesar dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan, serba-serbi dalam derita, serba-serbi dalam kezaliman. So di sini saya dan kami sebagai orang cakap saudara sesama Muslim kan, di Malaysia ini umumnya dan khususnya para pelajar yang mana di semua institusi pengajian tinggi kan, bagi saya mereka mempunyai kesedaran walaupun tak banyak, mungkinlah sedikit, tapi bagaimana di sebalik jiwa yang bersih tu kan, mereka nak membantu ataupun menyumbang sedikit kebajikan RM1 RM2 kepada rakyat Palestin. So melalui saluran apakah yang maksudnya kita orang ni ataupun orang-orang yang di luar ni boleh menyumbang kepada rakyat Palestin? Macam mana saudara? Bercerita mengenai peranan mahasiswa dalam memberi sumbangan dan bantuan kepada penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestin. Pertama kita kena tahu bahawa rakyat Palestin yang ditindas, dizalimi di sana adalah saudara kita sendiri. Dalam bentuk bantuan yang boleh kita sumbangkan, pertamanya, kalau kita mampu menyumbangkan tenaga, kenapa tidak kita pergi menyumbangkan tenaga? Yang kedua, kalau kita mampu menyumbangkan dari sudut harta benda kita, sebagai contohnya kewangan, sebagai contohnya pakaian, sebagai contohnya barang-barang keperluan harian yang mereka sangat perlukan, kenapa tidak kita menyumbang untuk mereka? Ketiga, kalau boleh kita menyebarkan isu-isu ini kepada seluruh rakan-rakan kita yang boleh kita sebarkan, itu sangat baik. Sebab apa? Isu ini kadang-kadang tenggelam timbul bila adanya perkara-perkara yang kita dengar di media, berlaku letupan, berlakunya pertempuran, baru isu ini digembar-gemburkan. Tapi jika kita menjadi ejen penyampai berita mengenai isu yang berlaku di Palestin sekarang dan memberitahu berita yang benar kepada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, itu menjadi satu benda yang sangat baik untuk kita khabarkan kepada rakan-rakan kita. Dan banyak lagi peranan yang boleh kita lakukan, sebagai contohnya Aman Palestin membuat satu usaha yang sangat baik dengan menyediakan platform untuk para pemuda untuk menjadi sukarelawan Aman Palestin. Dan anda boleh mendaftar di Aman Palestin yang berhampiran. Itu saja daripada saya. Serah kembali kepada saudara Aminuddin. Okey, maksudnya sekarang Aman Palestin dah menyediakan platform yang tertentu bagi membuka peluang dan ruang kepada masyarakat yang di luar untuk menyampaikan sumbangan ataupun sedikit cakap keperluan harian kepada rakyat Palestin. So itu dari segi Aman Palestin ya saudara. Kalau kita melihat kepada pembina pula bagaimana? Adakah mereka mempunyai platform yang sama atau yang berbeza, yang di mana boleh membantu sedikit sebanyak rakyat Palestin? Persatuan Belia Islam Nasional ataupun pembina hadir di kalangan belia dan juga mahasiswa menjadi platform yang sangat penting ke arah memacu aktivisme mahasiswa itu sendiri. Oleh itu, bagaimana sumbangan yang didapati ataupun dihubungkaitkan mengenai isu Palestin ini? Hari ini sebagai contohnya kita melihat kerjasama pembina dan juga Aman Palestin untuk mengadakan pameran bus Aman Palestin sebagai cara ataupun wadah untuk para pelajar dan para mahasiswa mendapat tahu mengenai berita mengenai Palestin. Begitu juga kita mengadakan program-program dengan usaha-sama pembina dan juga Aman Palestin mengadakan training of trainings ataupun dikenali sebagai TOT Aman Palestin, yang untuk melatih para mahasiswa bercakap, bersembang, mengeluarkan pendapat mengenai isu-isu Palestin. Dan ini sangat penting ke arah menjadikan mahasiswa yang mengambil tahu dan mengambil peduli tentang isu saudara kita. Bukan sekadar saja di Palestin,
malahan pro umat Islam lain seperti di Syria dan juga di negara-negara yang lain. Jadi itu kerjasama yang telah dijalankan oleh pembina dan juga Aman Palestin. Setakat itu saja. Okey, maksudnya sekarang kita dah dapat melihat mana dua badan NGO bekerjasama antara Aman Palestin dan pembina. Yang mana bagi saya itu adalah kombinasi yang menarik, mana Aman Palestin boleh menyampaikan ataupun sebagai ejen yang boleh berhubungkan kepada pembina, di mana pembina dan Aman Palestin dapat bekerjasama dalam membantu rakyat-rakyat di Palestin. So di sini saya menyimpulkan bahawa kepada golongan-golongan pemuda-pemudi dan masyarakat di luar, marilah kita bersama-sama dalam menjayakan ataupun merealisasikan impian para rakyat Palestin yang mana mahu membebaskan Palestin daripada cengkaman Zionis yang zalim. Okey. Dan di samping kita menggalakkan sumbangan dari segi harta benda, tenaga, minda dan fikiran. Oleh itu ini adalah penting. Ya, penting sebagai kita rakyat Muslim ataupun rakyat Malaysia ataupun Muslim yang mana membantu sesama Islam, dan itu adalah amat digalakkan. So di sini saja program ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain siaran lagi, InsyaAllah.